Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saya kasihi? Saya doakan dengan kebaikan dan saya rindui. Alhamdulillah. 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 Sekali lagi, apa salahnya kita teman berteman di hari yang baik, hari yang indah ni. Mudah-mudahan dengan tujuan dan niat yang ikhlas, Allah berkati, Allah rahmati dan Allah redai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan saya ke destinasi ni, hari ni saya nak sharing satu topik yang mungkin agak kontroversi sikit. Dia kontroversi ni bukan apa, bergantung kepada macam mana cara kita faham dan apa yang kita setuju. Topik yang saya nak share pada hari ini ialah berkenaan dengan speed ataupun laju. Kalau kita tengok pada meter kenderaan tu sendiri, semua kenderaan yang ada dan didaftarkan di Malaysia ni, meter dan kemampuan kenderaan tersebut melebihi daripada had laju kebangsaan. Itu faktanya. Itu memang faktanya. Tapi kalau sahabat-sahabat semua tak bersetuju, tak upayalah. Saya cuma buat sharing saja. Ya, setuju ataupun tidak atas budi bicara dan kebaikan hati masing-masing. Had laju kebangsaan jalan kita ni berbeza-beza. Kalau ada setengah jalan macam kat highway memang confirm 110 lah. Kemudian kalau jalan persekutuan ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 30 pun ada, 50 pun ada, bergantung pada lokasi ataupun keadaan jalan tempat tersebut. Undang-undang dibuat untuk menguatkuasakan dan mendisiplinkan semua pengguna jalan raya. Menurut pendapat saya, kenapa perlu ada penguatkuasaan undang-undang? Sebab tak semua cara dan fahaman ataupun pola pengguna jalan raya tu sama. Anda tengok sendirilah. Macam-macam kes lah. Ada yang memandu melawan arus, ada yang guna lorong motosikal, ada yang bawa secara membabi buta. Itu semua ragam-ragam manusia ataupun pengguna jalan raya. Maka undang-undang diperlukan untuk mendisiplinkan. Oleh kerana benda ni melibatkan dua hukum. Satu hukum undang-undang dunia ataupun negara, satu lagi hukum dan undang-undang agama. Sebab kita tak boleh nak nafi setiap perkara yang berlaku atas manusia atas muka bumi ini, dia melibatkan hukum hakam. Nak tak nak kita memang kena terima benda tu. Ya, jangan kata pula, atas jalan raya pun ada hukum agama. Ada bang, ada kak. Kita je yang kurang ataupun tak sempat nak ambil tahu. Benda tu ada. Dari segi hukum dan undang-undang negara, ni sepaham saya disclaimer dulu, saya bukan pengamal undang-undang. Saya tak ada background law ataupun undang-undang, dan saya pun tak bekerja dalam bidang penguatkuasaan. Jadi ini pandangan dan daripada rasa hati dan faham saya sebagai rakyat Malaysia dan salah seorang daripada pengguna jalan raya. Sepaham dan semaklum saya, kira disabitkan kesalahan dan juga dikira melanggar peraturan apabila kita ditangkap ketika kita melakukan perbuatan tersebut, ataupun kita ketika disabitkan dengan kesalahan tersebut. Contoh, kita kawasan tu bawa had dia 80, tapi kita bawa 110, maka kita dikira salah tu bila? Bila kita kena speed trap lah. Ya, bila kita kena speed trap, maka kita dikira salah. Seperkara lagi, masa bila salah tu? Masa ada perkara-perkara tak diduga berlaku. Contoh, tiba-tiba tayar kenderaan kita pancit dan menyebabkan kita hilang kawalan. Maka ramailah yang berspekulasi
ataupun adalah yang akan berspekulasi. Itu sebab laju sangat lah tu. Kalau dia bawa slow, dia takkan hilang kawalan macam tu sekali. Betul tak? Kan? Ataupun bila ada kemalangan, ini selalu orang kaitkan dengan dia memang laju. Sebagai contoh, kalau dia tak laju, kalau dia tak laju, tak mati budak tu, ataupun takkan kena aksiden. Okey. Selain daripada tu, saya tanya jujur dengan sahabat-sahabat sekalian, jujur dan ikhlas daripada hati. Tak perlu jawab di ruangan komen ataupun nak respon apa-apa. Just jawab dengan hati. Kita semua, saya tak nak guna istilah anda ataupun awak, kita semua pernah tak melebihi daripada had laju yang ditetapkan bila ada di sesuatu kawasan jalan? Contohnya, kawasan sekolah yang memang bawanya 30, pernah tak anda terbawa lebih 50? Ataupun kawasan jalan, contoh ada kawasan dekat area Putrajaya tu, Persiaran Utara tu, lepas tu ada susul keluar ke kiri, ada satu AES dekat situ. Situ kawasan 70 je tau. Agak-agak dengan jalan yang secantik dan selurus tu, andai tak adalah AES tu, anda nak bawa tak situ 70? Di sisi hukum hakam agama, laju tak berdosa. Tapi masa bila dia akan berdosa? Apabila mendatangkan mudarat dan digunakan tak kena pada cara dan masanya serta tempatnya. Kita nak bawa laju dia subjektif. Saya tak nak sebut berapa kilometer sejam lah. Kita nak bawa laju melebihilah daripada had laju ditetapkan. Yelah, awak dah pakai kereta Honda Accord baru sebagai contoh, had laju highway 110. Saya hormat dengan orang yang memang nak bawa 110 ataupun bawah 110 sepanjang masa mengikut lorong ditetapkan. Tetapi saya takkan perlekeh juga orang yang nak bawa 120, 130 dengan syarat pertimbangan yang sewajarnya dan semestinya diguna pakai. Masa bila tu? Ketika kita dah meyakini dan menjalankan pemeriksaan serta pemerhatian yang sewajarnya pada kenderaan, pada diri, pada lokasi dan pada suasana pada ketika tu. Lain macam tu. Macam mana caranya pula tu? Pertama, pada kenderaan, keadaan tayar okey tak okey. Apa lagi? Lampu kita function tak function. Okey, makna keseluruhan kenderaan. Yang kedua, diri kita, awak fit tak fit? Cukup rehat tak cukup rehat? Emosi macam mana pada situasi keadaan keliling? Trafik mengizinkan ataupun tidak untuk awak bawa 120 ataupun 130 atau sebagainya. Yang keempat, keadaan jalan pada masa tu. Logik tak awak nak bawa dengan kelajuan macam tu? Ataupun keadaan jalan tu sebenarnya tak berapa elok, banyak kawasan pembinaan atas jalan. Ataupun kita tak familiar lagi dengan jalan tu. Jadi logik tak awak nak bawa laju? Setelah pertimbangan tu kita buat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jalan. Bagi saya tak ada hal. Tanya pandangan guru-guru agama, dan alhamdulillah sempat saya buat rujukan. Memang hukumnya tak berdosa. Tapi saya tak condemn dan menafikan undang-undang negara, peraturan jalan raya yang bertujuan mendisiplinkan manusia. Kesimpulan, kita bukan hanya perlu tahu, tapi kita perlu sedar tentang diri kita, kenderaan kita, persekitaran kita, lokasi kita ketika memandu sebelum kita buat apa-apa keputusan. Sebelum kita letakkan speed limit kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita tahu dan kita sedar, ianya insya-Allah akan membantu. Memandu dan menungganglah dengan selamat. Memandu dan menungganglah dengan ilmu. Memandu dan menungganglah dengan kesedaran. Insya-Allah
nawaitu kita, tujuan kita, maksud kita, semua tu memainkan peranan, insya-Allah. Ada pula orang call tu. Siapa pula hamba Allah tu? Sekejap Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas motor. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, alhamdulillah, first time jawab call dan end call dengan si Tembun. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sekadar ni dulu untuk kali ni. Saya minta maaf atas kekurangan penyampaian. Saya minta maaf kalau ada yang terkasar ataupun yang terkurang. Ada perkara-perkara yang tidak tepat dengan fakta. Saya lebih bercakap dengan pengalaman dan apa yang saya rasa sebagai pengguna jalan raya. InsyaAllah lain kali kita boleh cerita lagi. Anda mungkin boleh bagi cadangan lah, apa topik ataupun tajuk yang boleh saya sharekan. Tapi tidaklah saya ni pandai nak mengedit ataupun nak menjadikan, orang kata, video saya tu terlalu istimewa. Pada kadar yang biasa-biasa ataupun yang asas boleh lah, insyaAllah ya. Terima kasih atas kebaikan hati teman berteman dengan saya sepanjang perjalanan. Sudi dengar, sudi support, sudi doa yang baik-baik. Saya doakan yang baik-baik dan juga yang indah-indah untuk anda semua. Jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak yang mulia. Ingat, tak rugi jadi orang baik. Dosa dengan Allah, insya-Allah boleh settle dengan taubat nasuha. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, bergantung macam mana cara ataupun proses bertaubat. Tapi dosa dengan manusia, nak tak nak kena settlekan dengan manusia tu di dunia ni. Kalau hutang kena bayar, kalau cederakan dia kena minta maaf, kalau ada ganti rugi perlu dibayar, kena bayar ganti rugi. Kalau tak, susah di akhirat. Transaksi dekat dunia ni, kalau berhutang bayar dengan duit, dekat akhirat di padang mahsyar nanti bayar dengan pahala. Rasa-rasa cukup pahala nak bagi kat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.